Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman jayyida. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita bersekian sekalinya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam musim cuti-cuti. Patutnya saya pun tak ada malam ni, tapi yalah, orang kata wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Patutnya on the way ke Kedah ni, nak menziarah apa sanak saudara di Kedah. Walaupun Allah menentukan supaya malam perjalanan tu tak jadi pula hari ni, besok pula. Jadi semuanya ada hikmah dan semuanya kita harus terima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, yakin pada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam membicarakan hadis yang ke-10, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima segala amal perbuatan kita kecuali amal perbuatan yang baik. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesuai dengan sifat Allah yang maha baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima daripada hamba-Nya kecuali yang baik. Amal yang baik, ibadah pun ibadah yang lakukan dengan cara yang terbaik, bukan sambil lewa dan sebagainya. Pekerjaan yang baik, semuanya yang baik hanya iaitu sahajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk diberikan ganjaran, yang layak untuk menerima balasan yang baik yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berhenti pada perbahasan yang pertama, bahagian yang pertama, dan insya-Allah pada malam ni kita cuba habiskan perbahasan mengenai hadis ini sebagaimana yang dituliskan ataupun yang dinukilkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Yang kedua, orang yang tidak diperkenankan doanya. Setelah dalam hadis ataupun bahagian yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebenarnya yang dinukilkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah hanya menerima yang baik sahaja daripada hamba-hamba-Nya. Maka dalam hadis yang berkenaan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal keadaan seorang hamba yang sedang di dalam perjalanan dengan kusut nasainya kerana di dalam kesukaran perjalanan permusafiran, yang berdoa, yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjelaskan juga di akhir hadis berkenaan bagaimana doa orang ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sedang berdoa dalam keadaan antara tempat-tempat yang mustajab doanya. Antara tempat yang mustajab untuk kita berdoa ialah ketika kita berada di dalam permusafiran yang diharuskan, bukan permusafiran yang diharamkan. Bukan permusafiran nak tengok konsert Coldplay contoh, tak ada kaitan kan. Musafir yang diharuskan dalam perjalanan daripada rumah naik ke surau, doalah, kerana itu adalah termasuk dalam tempat-tempat yang mana Allah mustajabkan doa-doanya. Setelah itu pada hadis tersebut diterangkan pula hal seorang lelaki yang kelihatan kusut rambutnya kerana tidak pernah dibersihkan, lagi berdebu warna mukanya kerana lama dan jauh dalam perjalanannya.
sambil mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam keadaan berdebu kusut masai, kan, dalam perjalanan yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lelaki ini pun berdoa. Kerana dia tahu itu adalah tempat yang dimustajabkan untuk dia berdoa. Dan berdoa menghulurkan dua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan yang sepatutnya doanya akan dimakbulkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi, pada hadis ini doa lelaki tersebut tidak dimakbulkan. Kenapa? Sampaikanlah hajatku. Demikianlah keadaannya yang berhasrat sungguh untuk diterima doanya, tetapi malang pula nasibnya kerana doanya dalam keadaan yang demikian rupa tidak diperkenankan dan hajat tidak dimakbulkan. Walaupun dia dah berdoa dalam keadaan yang sangat, ataupun dalam pada masa waktu yang sangat dimustajabkan doanya, Nabi kata doanya tidak diperkenankan dan tidak dimakbulkan. Dan ini adalah disebabkan ketiadaan syarat yang amat diperlukan untuk doanya. Kerana doa juga ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Kita nak berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar kita meminta dan memohon, tetapi ada syarat, ada adab, ada perkara-perkara yang kita harus sertakan di dalam doa kita, yang menyebabkan doa kita itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketiadaan halal makanannya, minumnya dan pakaiannya. Antara syarat utama untuk doa kita diterima ialah apabila kita telah memastikan bahawa makanan, minuman dan pakaian kita itu adalah daripada rezeki yang halal. Bukan diperoleh daripada rezeki yang haram, yang syubhah dan sebagainya. Jadi semuanya saling berkait. Semuanya saling berkait. Bukannya hanya ketika mana ataupun waktu di mana kita berdoa, tetapi seluruh hidup manusia itu, seluruh hidup hamba itu, daripada makannya, minumnya, pekerjaannya, tempat tinggalnya, semuanya ada kaitan, sehingga membolehkan doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum cerita tentang hubungan sesama manusia, sesama makhluk, kan? Hubungan sesama jiran, sesama tetangga, sesama adik-beradik, rakan taulan, tempat kerja dan sebagainya. Semuanya sebenarnya ada kaitan dan saling menyokong sehingga menyebabkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terpisah. Kerana kesemuanya itu mempunyai kaitan, menjadi sebab asbab kepada dimakbulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, iaitu makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan disuapkan ke mulutnya dengan tangan yang haram. Jadi semuanya dah haram. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita kepada jiran tetangga, kepada rakan sahabat, taulan dan sebagainya, kita penat dah kita berdoa, tapi macam doa kita tak pernah dimakbulkan. Jadi kita kena cek balik, kena periksa balik. Mungkin kita tak ada masalah dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin di sana ada masalah pula hubungan kita dengan jiran tetangga, kan? Dengan sesama makhluk, dengan rakan sekerja dan sebagainya. Kerana kita kena ingat, doa orang yang zalim itu adalah doa yang tidak tertolak. Kan? Kita buat zalim, buat aniaya,
Kita tak tahu orang yang kita aniaya dan buat zalim tu doa apa dengan kita. Kan? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang zalim adalah doa yang tidak tertolak, walaupun yang dizalimi itu adalah orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita, tidak sebangsa dengan kita. Tapi semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita aniaya binatang dan sebagainya. Itu semua berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa semua yang berada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Akan tetapi manusia tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Pokoknya, rumputnya, binatang-binatangnya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak tahu macam mana cara mereka bertasbih. Kalau tahu terkejut beruklah kita kot. Kan? Tiba-tiba nak siang ikan, subhanallah. Wah, viral lah pula. Ikan emas bertasbih ketika hendak disembelih. Ada ikan emas disembelih? Contoh kan. Kan ada viral apa tu, ikan ada tulis kalimah Allah tu kan. Tu saya tak nak ulas panjang-panjang lah. Tu terpulang pada tuan-tuan dah kan. Tapi tak mustahil itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua makhluk bertasbih mengikut cara mereka sendiri. Walaupun cicak yang Nabi galakkan untuk kita bunuh, walaupun ular, walaupun binatang-binatang berbisa, apatah lagi katak yang tak ada dosa dengan manusia kecuali dia berak merata-rata tu kan. Kita ingat balik masa kita kecil-kecil tu. Kita buat niaya dengan katak, dengan kura-kura, dengan labi-labi kan. Bukan mengata tuan-tuan lah, saya sama juga, budak-budak. Okay. Itu jadi dia bertasbih kot. Kau aniaya aku doakan kau jadi ustaz. Mana dah tahu kan. Jadi ustaz betul. Okay. Jadi semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tunduk patuh. Binatang-binatang ini, makhluk-makhluk ini semuanya tunduk patuh pada Allah. Tak adalah kita dengar apa kodok-kodok berfikirkan aku tak nak jadi kodok, aku nak jadi kera pula. Tak ada. Semuanya ya. Kan? Musim hujan dia berbunyi. Kan? Musim tak hujan dia tak berbunyi. Kan? Semuanya bertasbih. Hatta haiwan-haiwan yang najis mughallazah pun dia tak ada dah berfikir. Walaupun orang buat cerita, kenapa anak babi tunduk kalau ikut emaknya? Itu cerita kita. Sebab apa? Sebab dia malu emaknya babi. Pandai-pandai dia buat cerita kan. Itu kita buat saja kan. Tapi semuanya adalah makhluk Allah. Kita marah dengan anjing. Kenapa kita marah dengan anjing? Kalau dia tak buat salah. Kan anjing itu pun makhluk Allah. Allah yang ciptakan. Ada kisah lah. Seorang pelajar tu dia bertanya, dia buat aniaya dengan anjing atau dengan babi, antara dua tu lah. Lalu gurunya bertanya, kenapa kau buat aniaya tu? Wah, itu kan najis mughallazah tu. Kan? Nabi tak seluruh pelihara kan. Dah tu diharamkan makan dan sebagainya. Lalu gurunya bertanya, kau marah pada anjing ke kau marah pada tuan anjing tu? Kadang kita tak terfikir kan. Kita marah pada makhluk-makhluk tertentu tu, kita marah pada siapa sebenarnya? Adakah kita marah pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk-makhluk berkenaan? Sedangkan semuanya ada tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini heboh pasal apa? Pasal nyamuk Aedes. Oh, kita pun mengutuklah
nyamuk Aedes ni, apalah Tuhan buat nyamuk Aedes tu semua. Itu aturan Allah. Yang kita boleh buat, kita buang ajalah tempat-tempat pembiakan tu jelah, tak perlulah kita mempersoalkan semut dan sebagainya kan. Kenapalah ada semut? Bersihkan jelah tempat tu. Tapi janganlah sampai kita mempertikaikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pendek kata, semuanya haram hingga darah yang mengalir dalam badannya pun haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya doanya? Dah semua haram. Rezekinya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya pun haram. Macam mana Allah nak memperkenankan doa hamba-hamba yang sedemikian? Kerana semuanya berkait, semuanya berperanan untuk memastikan doa permohonan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perbuatan kita, perhubungan kita sesama makhluk. Jadi tidak diperkenankan doanya itu walaupun nampaknya dia bersungguh-sungguh adalah kerana ada halangan dari dirinya sendiri. Kerana dia bergelumang dengan benda-benda yang haram, kan? Lepas tu kita mengadu, kita mengeluh, kan? Dapat ujian bertalu-talu dan sebagainya, sedangkan kita mohon doa pada Allah supaya tidak ditimpakan ujian dan sebagainya. Tapi kita lupa bahawa cara bagaimana kita hidup itu adalah menentukan sama ada doa kita diterima ataupun sebaliknya. Kiranya tidak ada halangan ini, maka besarlah kemungkinan akan diterima doanya. Kerana doa orang musafir itu adalah doa yang mustajab. Musafir yang diharuskan. Menurut riwayat, pernah dikatakan orang kepada Sa'ad bin Waqqas bahawa di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah satu-satunya orang yang diperkenankan permintaan doa. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara sahabat yang sangat terkenal kerana doanya sentiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya diterangkan dengan tegas bahawa aku tidak pernah mengangkat ke mulutku sesuap makanan melainkan aku tahu dari mana datangnya dan dari mana pula keluarnya. Jadi orang pun bertanya kepada Sa'ad, kenapa doa engkau ni makbul ya Sa'ad? Maka Sa'ad pun kata, kerana aku tahu rezeki yang aku suapkan ke mulutku tu daripada mana. Aku yakin, aku pastikan bahawa hanya rezeki yang halal saja yang aku makan, yang aku minum. Jadi itu antara rahsia kenapa Sa'ad bin Abu Waqqas ni sangat dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan haram menghalangi doa. Syekh Mustafa Abdul Rahman menyambung, sementara itu ada pula yang menghalangi diterimanya doa seorang selain dari makanannya yang haram, iaitu segala perbuatan haram atau maksiat dan segala kesalahan kerana meninggalkan sekalian yang diwajibkan, sebagaimana yang sudah disebut dalam sebuah hadis, di mana dinyatakan bahawa meninggalkan suruhan kepada yang baik dan meninggalkan larangan dari yang jahat menghalangi diperkenankan doa orang-orang yang terpilih. Sedang mengerjakan taat adalah mewajibkan kepada diperkenankan doa. Segala maksiat sama ada maksiat kerana meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka maksiat itu akan menjadi penghalang kepada doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata segala tu, setiap sesuatu, semua perkara yang kita lakukan, daripada kita bangun tidur dan sehinggalah kita tidur semula,
Itu semua ada kaitan, itu semua ada sahamnya di dalam memastikan doa kita diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak khas ataupun tidak tertentu kepada makan dan minum dan pakaian sahaja, tempat tinggal sahaja, tapi semua yang ada kaitan dengan kehidupan kita menjadi sebab kepada diterima ataupun ditolaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu masa Nabi Musa AS melihat seorang lelaki mengangkat dua tangannya kerana berdoa kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Kemudian itu Nabi Musa sendiri mengadu nasib orang itu kepada Allah dengan ujarnya, "Hai Tuhanku, hamba engkau ini memohon kepada engkau supaya engkau kasihi akan dia, kerana engkau Tuhan yang amat mengasihani dari segala yang kasih. Maka apakah yang engkau lakukan pada hajatnya?" Nabi Musa pun mengadu. Bila dia lihat lelaki itu bersungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Mengadu. Apa yang Allah buat dengan doa lelaki berkenaan. Allah memberitahu kepadanya, "Hai Musa, kalau dia mengangkat kedua belah tangannya sehingga putus sekalipun, aku tidak akan mahu memenuhi hajatnya sehingga dia sendiri memenuhi hak aku." Maksudnya kita nak minta pada Allah, syarat pertama kita kena menunaikan hak Allah teratas kita. Apa tu hadis tu yang apa? Yang berbunyi, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Kan? Bahawa Allah Subhanahu wa taala ke atas kita tu ada hak-hak yang kita perlu tunaikan. Hak Allah sebagai Tuhan, hak Allah sebagai tempat kita menyembah, hak Allah sebagai tempat kita menerima ataupun memohon sesuatu, hak Allah untuk disembah dan sebagainya, untuk ditaati. Itu semua harus kita kerjakan terlebih dahulu, penuhi terlebih dahulu, barulah kita boleh berhak untuk bertanya kenapa Allah tidak menerima doa-doa yang kita mohonkan. Ini pun sembahyang lebih kurang, puasa lebih kurang, minta tolong pun Allah tu yang last sekali baru kita minta tolong. Dah habis ikhtiar baru kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. So macam mana kita nak diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan ketika Ibrahim bin Adham berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya mengapakah doa mereka tidak dikabulkan Allah, padahal mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, "Kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara." Orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kenapa doa tak dimakbulkan? Jadi Ibrahim bin Adham menjawab, ada 10 perkara yang menyebabkan hati engkau buta, sehingga menyebabkan doa engkau tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pertama, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak menunaikan haknya. Itu nombor 1. Kita tahu Allah itu Tuhan, kita tahu Allah itu ilah kita, sembahan kita, tapi kita tidak menunaikan hak Allah sebagai Tuhan dan sebagai sembahan. Tidak taat sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak laksanakan. So macam mana Allah sebagai Tuhan kita nak memperkenankan doa yang kita pohon? Sedangkan tujuan utama kita dilahirkan, diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah kepada makhluk, bukan beribadah kepada kebendaan, bukan untuk beribadah kepada nafsu dan sebagainya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Tahu bahawa Rasulullah itu adalah ikutan kita, tapi kita tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ulas panjang ke ni? Faham lah kan. Nabi suka apa? Memberi makan. Dia tak suka bagi makan. Nabi suka menjaga hubungan sesama makhluk, tapi kita tak suka menjaga hubungan sesama makhluk. Nabi tidak membalas tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, tapi kita balas kezaliman dengan kezaliman. Kan? Orang prank motor depan kita, kita langgar. Contoh, tak ada kaitan. Kan? Kalau orang potong lane kita dah, kita tengah beratur ni kan, beratur nak masuk simpang jalan kewajipan tu lah, yang nombor 1 tu kan, dekat nak pergi Sunway tu, orang potong. Doa kita apa? Celaka ke Alhamdulillah, kurang hajar ke bagusnya ajaran dia. Yang mana satu? Kan? Kalau tak maki, saya rasa hon. Kan? Kalau tak maki, memang kita akan hon. Kan? Kita nak maki orang rumah kat sebelah, kan? Pergi surau hari-hari, tak kita nak maki, kita hon je lah, teng teng teng. Itu pun dah menyalahi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Malaikat pernah menawarkan kepada Nabi untuk menjatuhkan gunung Uhud kepada penduduk-penduduk Taif kan. Tapi apa jawab Nabi? Nabi kata biarkan, mereka tak mengetahui. Jadi kalau ada orang potong lane, dia kata, oh dia tak tahu ni, lesen L lagi ni. Boleh ke kita didik hati kita macam itu? Ni nampak remeh kan? Nampak remeh. Budak-budak bising main kat belakang tu, kita kata apa siapalah bapaknya ni kan. Cuba kita doa yang elok-elok. Alhamdulillah dia nak bawa anak dia pergi surau. Contoh tak ada kaitan dengan tuan-tuan kan. Tapi itu cara bagaimana kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah berdoa kecuali yang baik-baik sahaja kepada umatnya. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi. Ada satu peristiwa tu Nabi dizalimi. Lalu para sahabat pun kata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang mereka lakukan? So Nabi jawab apa? Aku diutuskan bukan untuk menghukum. Aku diutuskan bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi rahmat. Kita yang jadi umat Nabi pun kena samalah. Kita bukan menghukum, tapi kita kena doakan, tunjuk jalan, bagi nasihat. Kan? Kalau salah, kita kena tegur dengan baik. Tegur pun Nabi bukan tegur depan-depan, Nabi tegur belakang-belakang. Walaupun kita ketua, kan? Walaupun kita ketua, ataupun kalau kita tegur secara umum sahaja, jangan mengkhususkan, menyebut nama-nama dan sebagainya, kan? Supaya yang berkenaan tak malu, jaga air muka dan sebagainya. Kan itu lebih baik. Yang ketiga, kamu telah membaca Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengannya. Quran khatam 3 bulan sekali khatam. Alhamdulillah. Ni ada jemaah kita yang 3 bulan sekali khatam. Alhamdulillah, bagus. Tapi tidak hanya cukup sekadar khatam, kita kena mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Macam mana? Nak faham? Kena baca tafsir. Siapa-siapa yang rajin boleh
baca kok tafsir sama-sama dengan tuan sarjan kita tiap-tiap pagi tu kan. Buat halaqah kan. Tak semestinya tunggu ustaz buat halaqah, tuan sarjan pun boleh buat halaqah kan. Aku baca, kau baca tafsir, sama-sama baca. Dia dah ustaz tuan-tuan ni dia hari sekolah memang tak ada kan. Nak tunggu pagi subuh tu memang tidak ada lah. Sabtu Ahad pun kadang-kadang outstation kan. Dia buatlah halaqah masing-masing, baca tafsir masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk. Yang keempat, kamu telah makan nikmat-nikmat Allah tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Banyak yang kita terima dari segi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Gunawan tu dia dah habis kupas dah 7 anggota yang mesti dipelihara tu kan, dalam kitab Penawar Bagi Hati tu. Kalau ingat lagi lah, 17 tahun baru habis kitab kan. Kena buat daurah yang kedua nampak gayanya. Tak ingat dah matanya. Apa 7 anggota tu? Siapa yang ada dekat Bandar Puteri sejak tahun 2006 selain saya lah, tuan sarjan, siapa lagi? Cuba ulang balik 7 anggota tu. Tuan Haji Islah, tu antara orang kuat kita dulu tu. Cuma dia jarang jadi imam dah sekarang ni. Suara sedap tu ada ngaji ni. Jadi kalau saya tak ada, bolehlah dia jadi imam. So dalam kitab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata cara nak mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini ialah dengan cara memelihara anggota-anggota kita yang 7 itu daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan memastikan dia tidak melakukan maksiat. Dalam buku berkenaan juga Syekh Abdul Qadir menukilkan satu hadis, muka surat yang ke-7. Macam mana Ustaz tahu surat yang ke-7? Sebab baru baca pagi tadi. Alhamdulillah, saya buat daurah dengan budak-budak saya setiap Sabtu. Dia kata dalam kitab tu, Syekh Abdul Qadir menyatakan bahawa Nabi berkata bahawa mata akan berzina, tangan akan berzina, kaki akan berzina, mulut akan berzina. Semuanya akan berzina, anggota-anggota kita yang lahir. Tapi bukan maksud berzina tu berzina secara fizikal macam kita maklum. Zinanya itu di sini bermaksud melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita perlu buat? Memastikan bahawa anggota-anggota ini tidak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru tanda bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Kan? Ada motor, ada kenderaan besar dan sebagainya. Ada Santa Fe baru yang kena langgar dengan bas tu kan. Warna putih. Tidak digunakan untuk maksiat. Itu peringatanlah daripada Tuhan tu. Jangan bangga dengan Santa Fe dah, kena cium dengan bas. Santa Fe saya kena cium dengan bas. Tengah parking dalam kawasan sekolah lah tu. Itu yang saya geram. Siapa bas mana bertuah betul. Kenderaan pengetua dia berani cium. Lepas tu lari pula tu. Sabar je lah. Baru ambil pula tu kereta tu. Tu yang lagi menyirap darah tu. Tapi ujian lah. Kereta cantik pun jangan bangga, kena cium dengan bas, walaupun bas buruk. Tak baiki sampai sekarang. Tak ada masa nak baiki. Jadi semuanya harus digunakan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari ataupun menimbulkan maksiat. Yang boleh mengundang bala dan juga murkaan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, kamu telah berkata bahawa syaitan itu musuh kamu.
tetapi kamu tidak menentangnya. Oh gitu kan, berikrar gitu, menjunjung apa kata spanduk, oh syaitan musuh kami, tapi perbuatan kita menyokong yang kita tentang, kan? Boikot sana, boikot sini, tapi perbuatan kita sendiri yang tak menunjukkan bahawa kita boikot. Contoh, itu satu perkara yang kita kena insafi lah. Betul ke kita boikot, tak sokong, dan sebagainya. Tapi amal perbuatan kita menjelaskan sebaliknya. Kata tak bermusuh dengan syaitan, tapi benda yang syaitan suka tu yang kita buat, kita yang anjurkan, kita yang promotekan. Keenam, kamu telah berkata bahawa syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Oh, kita beriman dengan syurga. Syurga ini penuh dengan kenikmatan. Yang kerap kita ulang-ulang tu ada bidadari. Tu je yang kita kerap ulang-ulang. Tahulah bidadari kat rumah kita tu dah monopos. Dah masuk syurga ni bidadari 70 orang ni. 2 bulan tak baru penuh pusingan ni. Angan-angan tinggi betul. Kat syurga tak perlu makan Viagra apa semua, tak payah. Kuat. Walaupun badan kecil, perut besar dan sebagainya, kuat. Okay. Itu je yang kita fikir. Tapi amal kita, amal perbuatan kita adakah merujuk bahawa kita nakkan syurga tu? Amal ibadat kita tu cukup ke tidak untuk kita dapatkan syurga tu? Para sahabat berkata, kalau saya tak silap, Ali bin Abi Talib, dia kata bahawa syurga itu dikelilingi oleh benda-benda yang pahit, yang nafsu tak suka. Itu kita kena tanyalah, kita suka buat nafsu yang perbuatan yang nafsu suka ke kita suka buat perbuatan yang nafsu tak suka? Kalau kita suka buat perbuatan yang nafsu tak suka tu, insya-Allah kita akan menempah jalan ke syurga, insya-Allah. Tapi kalau sebaliknya, walaupun kita beriman, kita tahu bahawa syurga itu penuh dengan nikmat, maka perbuatan kita tidak menggambarkan keimanan ataupun hasrat tinggi kita. Ketujuh, kamu telah berkata bahawa neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Nak masuk syurga, nak dikeluarkan dan nak dikesampingkan daripada masuk neraka, tapi perbuatan kita menunjukkan bahawa kita seolah-olah kita minta untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu menyebabkan hati kita buta, menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-8, kamu telah berkata bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia baginya. Kita tahu mati itu benar. Semua orang akan mati. Hidup insya-Allah. Hidup besok insya-Allah, tapi mati itu pasti. Tapi perbuatan kita seolah-olah kita tak akan mati sampai bila-bila. Kan? Nak taubat, tunggu. Ada masa lagi. Contohnya, buat dosa hari ni tak apa, besok boleh taubat. Ada jaminan ke kita hidup besok? Kan? Ke malam ni kita tidur terus tak bangun-bangun lagi? Nantilah dulu. Itu semua alasan. Alasan untuk kita menangguhkan ibadat, alasan untuk kita menangguhkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita seolah-olah berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup 10 tahun lagi. Padahal ramai je yang mati muda kan. Baya-baya saya pun ramai dah yang mati, yang meninggal. Kawan-kawan sesekolah, satu kelas, ramai je yang mati. Dan tak kita besok pun mati. Ke-9, kamu bangun dari tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia,
tetapi kamu lupa keaiban kamu sendiri. Kan seronok cerita keburukan orang kan. Like ke, walaupun like kan ada cerita yang apa dalam Facebook ke, dalam apa ke, Twitter ke, yang bercerita tentang keaiban orang, lalu kita like, samalah juga kan. Kita mengiyakan cerita berkenaan, kita tak tahu betul ke tak betul, tapi sebab kontennya bagus, kita like kan. Semua orang sekarang ni memburu like, siapa paling banyak like, dapat faedah ke tidak, wallah alam. Mulalah buat konten macam-macam dan sebagainya. Okey. Sampai kita lupa bahawa aib kita lebih banyak sebenarnya daripada aib orang yang kita ceritakan. Kita habiskan satu lagi. Ke-10, kamu kebumikan mayat-mayat kamu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka. Kan? Ramai sahabat-sahabat kita yang dah pergi meninggalkan kita, sanak saudara kita, ahli keluarga kita, tapi kita tak mengambil iktibar. Kita baru ni beberapa orang dah meninggal, Bandar Puteri, qaryah kita ramai. Kalau ikut daripada dulu lagi kan, dengan jazalannya, dengan bronya kan. Semua tu orang tegap-tegap tu, gagah perkasa, tapi meninggal juga. Kita tak ambil iktibar. Yang kita tunggu-tunggu, seolah-olah kita harapkan supaya ada nanti orang berkata, apakah kesaksian kamu kepada mayat ini baik? Cukup ke nak menghalang kita daripada seksa api kubur kan? Siksaan kubur, api neraka dan sebagainya. Cukup ke dengan kesaksian tu? 40 orang yang hadis kurang-kurangnya, walaupun ada hadis kan, yang mengatakan kalau ada 40 orang yang berdoa kebaikan, insya-Allah baiklah mayat tu. Sampai kita siap-siap tulis wasiat kan, satu lorong tu kita kira berapa orang, nanti kalau aku meninggal kau datang, kau doakan yang baik untuk aku, bagi siap-siap bagi upah lah. Kan? Cukup ke? Tak cukup. Kita tidak mengambil iktibar. Sedangkan mati itu pasti. Semua orang akan mati. Kita semua akan mati. Dan apa yang akan menjamin kita daripada neraka Allah, daripada siksaan kubur, ialah amal kita sepanjang masa kita hidup. Oleh itu, perbaikilah amal kita. Pesanan khususnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk kita memperbaiki amal kita, hubungan kita dan sebagainya, akan menjadi asbab kepada Allah menerima doa-doa kita semua, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.